Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa minggu lepas kita masuk perbahasan yang fasa yang keempat. Fasa yang keempat ni daripada bab yang kedua dah. Sebab-sebab kesukaran Al-Quran itu disukar difahami oleh orang-orang kemudian. Jadi fasa yang keempat ni berkenaan dengan ilmu bahasa Arab dan juga balaghah, nahwu dan balaghah. Jadi ini bersifat teknikal lah. Ada istilah-istilah. Jadi bahagian yang pertama ni iaitu hazaf. Maknanya ada bahagian ayat yang tertentu yang tidak disebutkan oleh Allah SWT, walaupun dari segi susunan ia ada, dan tidak disebut itu ada sebab-sebabnya, yang mana kata Abdul Qahir Al-Jurjani dalam kitab dia Dalailul Ijaz, di antara bukti Al-Quran ini sifat dia mukjizat, itu kalau sebut apa yang digugurkan itu akan hilang keindahan. Kalau digugurkan maka itu lebih menunjukkan kepada makna, lebih kuat pada makna. Itu di antara ijaz Al-Quran. Jadi bahagian ni bahagian hazaf. Muka surat 185 ni, iaitu terdapat pelbagai bentuk hazaf. Maknanya ada digugurkan kalimah ni, seperti hazaf mudhaf, hazaf mausuf, hazaf muta'allaq dan lain-lain. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, walakinnal birra man aman. Akan tetapi kebajikan itu ialah seseorang yang beriman. Dia kena takdir, yakni walakinnal birra birru man aman. Itu kalau kita tengok balik hazaf ni dah, dia punya tarikh hazaf tu dia ada dah pada nota 376. Meringkaskan ayat dengan tidak menyebut semua sekali yang mungkin dapat disebut. Jadi ada pelbagai jenis hazaf seperti hazaf mudhaf. Kalau kita belajar bahasa Arab ni, dia ada mudhaf, mudhafun ilaih. Dipanggil sebagai idhafah. Dalam istilah bahasa Melayu ni kita kata nama sandaran. Kata nama sandaran. Kita kata contoh dia babul masjid, pintu masjid. Pintu masjid. Jadi pintu masjid, jadi dia panggil ungkapan ni sebagai idhafah, penyandaran. Mana satu isim disandarkan kepada bab itu, hak mula-mula orang panggil mudhaf. Al-masjid tu orang panggil mudhafun ilaih. Jadi ada kalanya dibuat mudhaf itu. Babul masjid, kita kata al-masjid saja. Macam kita kata saya buka pintu masjid, dengan rangkaian kita kata saya buka masjid. Saya buka masjid. Jadi masjid ni dia mesti ada pintu. Miftahus sayyarah, anak kunci kereta. Tu dipanggil, hak mula-mula tu dipanggil mudhaf. Mudhaf, hak kemudian tu dipanggil mudhafun ilaih. Jadi sekarang ni kita buat mudhaf. Yang kedua hazaf mausuf. Kita buat kata nama sifatan.
benda yang disifatkan. Mausuf tu benda yang disifatkan. Jadi hak ni orang panggil sifat mausuf. Maknanya sesuatu isim tu dia ada sifat dia. Isim kemudian sifat dia. Kalau bahasa putih ni orang panggil adjektif. Jadi kita buat kata nama tu adjektif, hanya adjektif sahaja hak ada. Jadi kita buat isim dia. Jadi kita buat kata nama sifatan. Macam contoh kita kata botok. Botok. Jadi kita buat budak botok. Budak tu kita buat, kita kata botok je. Hei botok. Tak, asalnya hei budak botok. Jadi kita buat budak tu. Jadi budak tu budak yang botok. Itu panggil buai mausuf. Kemudian hazah muta'allaq. Hazah muta'allaq ni kita buat hak kaitan dengan sesuatu ayat tu. Macam contoh tempat ke. Macam contoh kita buat contoh dah. Ishtaraitul khubza. Saya akaltul khubza. Saya makan roti. Jadi tak payah saya makan roti di kedai ke, di rumah ke. Tak. Di tepi jalan ke, kita buat. Akaltul khubza fi dukan. Aku makan roti di kedai. Akaltu al-khubza fil baiti. Aku makan roti di rumah. Jadi kita tak sebut tu. Hak ada kaitan dengan ayat tadi. Jadi hak ada kaitan dengan ayat tadi orang panggil muta'allaq dia. Macam tempat ke, akaltul khubza fi sabah. Mengaji bahasa Arab lah kedah tak? Saya makan roti di pada waktu pagi. Jadi kita buat perkaitan masa, tempat, ataupun kita buat saya makan roti bunyi nampak banyak. Sebahagian akaltul khubza ba'dah. Tak. Ataupun akaltul khubza kullah. Habis licin makan. Jadi kita buat tu. Itu dipanggil hazah muta'allaq dan lain-lain. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, walakinnal birra man aman. Tetapi kebajikan itu ialah seseorang yang beriman. Kalau kita terjemah gitu tak faham. Hak kebajikan sebenarnya walakinnal birra birru man aman. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan seseorang yang beriman. Jadi di sini birru itu dibuat. Jadi birru tu mudhaf lah. Walakinnal birra birru man. Jadi birru tu mudhaf, man tu mudhafun ilaih. Jadi buat mudhaf, maka tinggal walakinnal birra man aman. Nombor 379. Hazah mudhaf. Kaedah. Kaedah di sini tidak diandaikan adanya kalimah yang dihazaf, yang digugurkan, melainkan yang paling fasih ataupun yang paling bersesuaian dengan maksud ayat. Mana kalau kita nak letak gapo, dipanggil kalau kita nak takdir. Dipanggil kalau kita nak takdir. Takdir ni gapo? Kalau dalam bahasa, dalam bab nahwu ni, takdir ni andaian. Waktu bik kalimah, itu panggil takdir. Bukan takdir qada dan qadar tu. Ini takdir, istilah takdir dalam nahwu Arab. Jadi kita takdir ke ada, kita andai ke ada. Itu di sini walakinnal birra kita takdir ke birru. Jadi birru tu hak paling sesuai dengan al-birra. Kemudian firman Allah Taala, wa ataina samudan naqata mubsiratan. Kami telah pun memberikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang menjadi keterangan yang nyata. Jadi kalau kita terjemah secara harfiah, sebagai mukjizat, dia kena duduk dalam kurungan tu, yang menjadi keterangan kena duduk dalam kurungan yang nyata. Itu kalau kita terjemah harfiah, patah demi patah. Tapi di sini
terjemuh ni dia sudah terjemuh tafsiriyah dipanggil. Ni kita terjemah ni terjemah pimpinan Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman ni kaedah dia terjemuh tafsiriyah dipanggil. Bila-bila terjemuh tu dia sudah tafsir dah. Dia sudah tafsir dah. Ada huraian. Sebab itulah kalau kata ada polemik, perdebatan di kalangan ulama, haruskah ataupun tidak menterjemuhkan Al-Quran, macam-macam pendapat. Tetapi pendapat yang diterima pakai oleh kebanyakan ulama, nak terjemuh daripada bahasa Arab ke bahasa lain boleh dengan syarat terjemuh tafsiriyah. Terjemuh tu dengan cara huraian selalu, boleh faham selalu. Bukan kata terjemuh patah demi patah tu tak boleh faham. Boleh. Kena pukul kod lain pula. Macam terjemah ada. Ayat ni, orang kalau tak ngaji molek bahasa Arab, memang kenalah selera. Walamma suqita fi aidihim. Bila mana jatuh di tangan mereka. Gapo? Tak faham tu. Walamma suqita fi aidihim. Bila mana dijatuhkan di tangan mereka. Jadi hak tu orang panggil, dia kena terjemuh secara muhawarah, secara peribahasa. Yang ni tak kala mereka tu menyesal. Jadi orang Arab guna suqita fil yadi tu, itu dengan makna menyesal. Dia tak boleh nak terjemuh harfiah semata-mata patah demi patah. Tak boleh. Setengah tepat tu boleh. Tak, setengah tepat yang lain tak boleh. Dia kena pakai kaedah terjemuh tafsiriyah. Panggil terjemuh secara muhawarah. Jadi yakni tu takdirnya wa ataina samudan qata ayatan mubsirah. Dan kami telah berikan kepada kaum Samud itu unta betina ayatan, sebagai tanda, ayat yang bukti yang nyata, mubsirah. Jadi mubsirah ni kata Syah Waliullah, bukan dengan makna unta yang dapat melihat, makna tak buta. Mubsirah tu bukan unta celak. Kalau kau yak dengan makna unta celak, tak payahlah unta orang lain celak belakang. Jadi mubsirah ni maksudnya yang dapat mencerahkan mata orang yang melihat tu. Dia nampak ni mukjizat ni, unta ni tubik daripada batu. Ini bukan kerjaan mana-mana pihak, ini adalah kudrat Allah Ta'ala. Jadi mubsirah tu bukan sifat kepada unta tu, tapi sifat kepada mukjizat. Sebab itulah dalam terjemahan itu dia kata, dan kami telah berikan kepada kaum Samud itu unta betina sebagai mukjizat, tanda yang menjadi keterangan yang nyata. Bukan sifat unta tu mubsirah tu, unta tu boleh celak, maknanya tak buta, tidak. Kalau tu orang tak kecek dah. Jadi nombor 380 ni hazaf mausuf. Jadi hak di hazaf tu kira-kiranya ayatan, ayah. Jadi ayah ni kalau dalam Quran dia dengan mana ayat Quran itu sendiri hak kita baca. Satu lagi ayat ni mukjizat. Mukjizat. Satu lagi bukti kekuasaan Allah Ta'ala yang ada di alam semesta. Itu ayat juga. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab. Pada penciptaan langit dan bumi itu benar-benar menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala kepada ahlul albab, ulul albab. Jadi hazah mausuf di sini yang dibuat adalah kata nama sifatan. Ia juga dikatakan sebagai majaz akli. Majaz akli ni, majaz ni maknanya kata yang tidak dipakai makna asal. Kita tak pakai dengan makna hakiki. Kita tak pakai dengan makna hakiki, tapi kita pakai dengan makna, panggil makna majazi, makna pinjaman. Maknanya kita telah melepasi kepada makna lain.
Nota 374. Majas ni ni 375. Ni 375. 375 majas akli ada situ. Majas akli ni mana lafaz yang digunakan bukan pada makna yang asal. Macam kita kata, saya lihat singa berkhutbah atas mimbar. Maknanya tu email backing. Tu sepatutnya makna je. Jadi saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar, itu panggil majas. Sebab apa? Tak mungkin singa boleh kecek padu atas mimbar pula. Dalam keadaan orang lain duduk cokor dengar. Dah, kalau kata singa naik atas mimbar, lari belakang. Jadi lafaz yang digunakan bukan pada maknanya yang asal, kerana terdapat perkaitan makna. Ada kaitan makna, ada kesesuaian makna. Dan qarina ataupun petunjuk yang menghalang daripada difahami makna asalnya. Jadi takkanlah singa duduk atas masjid. Dah. Dia baca ayat Quran khutbah, tak mungkin. Jadi di sini macam dalam ayat ni, wa ataina samudan qatamu basiratan, ia dikatakan majaz akli kerana datangnya mukjizat unta tadi, dah, untuk menjadi sebab kepada melihat kebenaran dan janji para rasul. Maknanya apa ia bahawa Nabi Saleh ini sebagai Nabi dari Allah Ta'ala, bukti dia ada unta ni. Jadi unta ni bila orang tu tengok molek, orang tu tengok dengan molek unta ni, bahawa unta ni bukan saja-saja mari. Unta ni sebelum ni tak ada, tapi keluar daripada batu, kudrat Allah Ta'ala. Jadi kedatangan unta ni dapat mencelakkan mata manusia. Tu majas dia. Unta tu mencelakkan mata manusia. Jadi unta sebagai mukjizat Allah yang menyokong dakwah Nabi Saleh, sepatutnya mencelakkan mata manusia. Sebab itulah kita tak boleh kata unta tu sebagai unta yang celak. Yang ini dengan makna tidak buta. Kalau lagu tu tak ada tujuan Allah Ta'ala keluarkan unta daripada batu tu. Malangnya mereka menzalimi diri mereka sendiri kerana tetap kufur walaupun telah nyata bukti dan mukjizat di hadapan mereka. Di sini terdapat majas akli dengan hubungan sababiyah. Jadi makna pinjaman dia ada makna sababiyah. Maknanya unta ni sepatutnya menjadi sebab kepada manusia tu beriman. Firman Allah Ta'ala, wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Sedangkan kegemaran ataupun menyembah patung anak lembu itu telah mesra dan sebati di dalam hati mereka dengan sebab kekufuran mereka. Yakni wa ushribu fi qulubihim hubbal ijli bi kufrihim. Hubbal ijli tu dari segi bagi hubbal ijli, cinta kepada lembu itu telah meresap sebati dalam hati mereka dengan sebab kekufuran mereka. Jadi dalam terjemah ayat tu, kegemaran tu dia kena dalam bracket lah sepatutnya. 381. Di sini dia panggil terdapat hazah mudhaf. Hazah mudhaf pula. Jadi mungkin Syah Wailullah tulis ni dia pakai letak dia tak asing jujur. Ni mudhaf saja. Hak ni hak mausuf saja, tidak. Di sini terdapat hazah mudhaf dibuat hub dan diganti dengan al-ijla pada tempatnya. Mana ayat dengan sebab kekufuran mereka mencintai penyembahan patung dalam rupa anak lembu. Jadi mereka tu bukan sembah anak lembu tu, patung anak lembu, patung yang berupa anak lembu. Jadi banyak kena buat tu. Tapi seolah-olah nak menyatakan kepada kita bahawa demoni ni tak ada batu, tak ada lembu tu sendiri, patung pun boleh sembah. Supaya orang sembah Buddha ke, orang sembah berhala-berhala ni, dah sahih lagu mana tak penting.
bersama mana, warna gapo. Supaya Nabi Isa lah orang yang duk sembah tu. Tak. Di Brazil lain sikit. Tak. Di Amerika lain sikit. Mari di India gelap Tak. Jepun putih. Tak. Tak serupa. Tak serupa. Tapi tak apa asalkan nama. Nama. Bagi dia nama tu penting. Saya bersama mana besar di Brazil tu atas bukit tu. Tak apa besar tu. Dia kira biar ada rupa. Lepas tu kita letak nama. Maka ruh tu akan mari. Jadi telah meresap dalam jiwa mereka itu, mereka mencintai penyembahan patung dalam rupa anak lembu. Jadi bukan setakat Bani Israel saja. Mana-mana hak syirik kepada Allah SWT, mana kufur pada Allah Ta'ala, mereka menyembah patung tu bukan kerana patung tu sendiri. Dia dibuat daripada batu ke, daripada perak, emas ke, besi ke, tidak. Tapi patung tu bila dari rupa tertentu, maka dianggap ada ruh, ada kesaktian. Keadaan mereka ini seolah-olah mereka diberi minum air cinta kepada ibadat berhala itu. Sebab Allah Ta'ala guna wa usyribu, diberi minum. Jadi bila diberi minum, meresap masuk lah. Kalau baca kita buka puasa sebelum maghrib tu lembab, tak nampak mata, tak boleh nak celak mata, letih. Tapi boleh air secatung, boleh celak mata, cerah. Sebab apa? Sebab air tadi bila dia masuk tu, dia meresap habis dalam tubuh kita, memberikan kepada kita tenaga. Jadi keadaan orang yang menyembah berhala dalam rupa anak lembu ni, bila mana mereka sembah berhala, keadaan mereka ini seolah-olah mereka diberi minum air cinta kepada ibadat berhala, lalu ia menjala dan meresap dalam hati mereka. Seperti orang yang haus tidak hilang hausnya tanpa dapat meminum air. Demikianlah keadaan mereka itu yang tidak mahu beribadat kepada Allah, melainkan hati mereka mahukan ada objek di hadapan mereka. Nak juga ada benda depan. Kalau kita dah ngadak, kita orang kata sembah bangunan, sembah apa Kaabah. Tapi kita tak ada objek Kaabah tu di masjid tu. Dah. Ada Kaabah ni tanah haram tu saja. Cuma kita ngadak arah. Panggil ngadak arah, bukan ngadak objek Kaabah sebagai bahan sembahan. Cuma arah. Tapi gua Musa tu dia buat juga ni. Kita duk seredah. Dia akan buat. Dia buat sungguh. Tak tahulah. Sikit lagi jahit kena kira lagu mana. Sepatutnya dia tak lulus. Sebab sepatutnya dia boleh baca dah. Bila kuli nak buat masjid lagu tu kena pesan lalu. Kena wi amaran peringatan lalu. Jangan buat Kaabah. Buat supaya buat masjid dengan design Masjidil Haram tu tak jadi masalah. Tapi buat apa pergi bubuh? Buat gapo? Tujuan gapo? Kalau sekadar gitu, tak ada maksud, tak boleh tu bazir duit tu buat gitu. Walaupun pitih dia pun tak boleh gapo-gapo kena buat dengan ada tujuan. Pitih orang ramai kau, pitih sendiri kau, buat binaan pada benda yang tidak sepatutnya tak boleh. Lah ni tak apalah. Dah sikit lagi lagu mana? Lama ke mari khabar. Dah. Tak patut ada. Tak tahu mana kubur dah. Dia kira tempat tu pernah dijejaki oleh wali Allah. Sebenarnya dah. Masjid, mana-mana masjid, mana-mana tempat ada berkat tu. Cuma kita tak boleh nak takyi. Dah. Dia berkat ni siapa dia bagi? Allah. Bukan benda tu sendiri. Dah. Jadi kadang-kadang orang nak berkat ni dengan objek. Sedangkan berkat tu dia hasil daripada keadaan hati seorang itu takwa kepada Allah Ta'ala. Apa ayat tu?
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk bandar itu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, pasti Allah SWT akan buka pintu-pintu keberkatan langit dan bumi. Jadi ia memberi berkat Allah. Jadi berkat tu dengan dasar takwa. Jadi bukan ambil berkat. Hak Allah Ta'ala naknya kita buat amal ada takwa, ia boleh buka pintu berkat. Dah. Pintu berkat. Yang ni melalui ikhtiar, asbab kita lah, kita sendiri usaha dengan beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bukan tempat ni ada berkat dah, telaga ni ada berkat. Cuma tempat kita ni hamba pelik ni. Di kubur Tok Kenali tu nampak macam dia mau duk itu dah, telaga tu. Ada telaga. Telaga tu nampak macam terurus sikit dah ni. Dia buat macam pagar sikit, ada bata. Asal memang ada. Ada tapi terbiarlah. Len itu dia ada macam hak zaman dulu kan, hak pong boja pakai len itu. Dia ada. Tak tahu buat apa. Dia seberai jalan. Seberai jalan. Dia orang hak cari berkat ni, dia tak kira. Bukan kata kubur tepi telaga tak. Kubur dekat telaga tu dia kira ada. Kalau nak mandi, nak ambil semaya tak. Kalau nak pelepas nazar boleh tak. Kepercayaan dia ni. Tak tahulah tak. Kena silap tak ayak ke tok peti pun ni. Tak. Patut kena besar tok peti tu. Macam mana boleh nampak sungguh tak. Siap ada cat tu warna-warna lain sikit. Sebab kita tahu dah latar belakang pokok ni. Apa juga yang berkait dengan kubur, dengan wali-wali ni dah. Kubur wali dah. Kubur Tuk Ali ni adalah. Bukan setakat orang cari nombor ekor. Orang nak berkat, orang nak zuriat, nak anak, nak keuntungan dalam nego, dia mari cari ni. Pak kita boleh tengoklah muka sore-sore tu moyok, sedih, sayu, mana berharap tu. Kalau doa atas sejid tak nampak lagu tu. Ya setel belakang tu. Kalau doa sejid tu nampak gitu ya doa sejid. Tapi kalau pergi doa kubur, lain nampak. Sebab apa tak tahu tu. Jawapan mudah kita kan, dia tak faham. Dia tak faham bahawa bila seorang tu berdoa kepada Allah SWT, dia kena yakin lah Allah Ta'ala akan kabulkan doa dia tu dengan sepenuh hati. Allah Ta'ala dekat dengan dia. Jadi bila dia cari, orang panggil zulfa, perantara wasilah, dia bertawassul dengan nama-nama tertentu ni, mana dia tak faham. Dia tak faham bahawa Allah Ta'ala tu dekat dengan dia. Tapi dia kadang-kadang dia macam, ya Allah aku sebut dah nama kahwin ni. Tak. Bila sebut nama dia ni, jadi Tuhan tu terpaksa tunduk. Tu orang kata bihaqi tak. Dia orang kata kan, atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyina. Sebut bihaqi tu salah. Dengan hak maknanya seolah-olah Tuhan kena tunduk. Tu tawassul. Tawassul bidah tu. Syafaat qaryah. Tuhan kena terima. Kok ke mana pun Tuhan kena tunduk. Memperkenalkan doa kita. Dengan sebut nama-nama orang ni. Waktu tak boleh sebenarnya tawassul sebut nama orang. Sebab Allah Ta'ala kata nama dia. Tiba-tiba kita tukar nama orang tu orang ni. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kemudian firman Allah Ta'ala, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih, yang tidak berdosa, membunuh orang. Yang tidak berdosa tu bighairi nafsin tu bighairi nafsin tanpa nyawa. Asalnya tanpa dia membunuh satu nyawa. Jadi membunuh orang tu dia kira terjemuh tafsiriyah dah.
Sepatutnya kita cek buat semula ni terjemahan ni kena terjemah mengikut kitab ni. Kita pakai copy paste ni. Mana kena buh dalam kurungan mana? Aqataltan nafsan, adakah patut engkau membunuh satu nyawa yang bersih dengan tidak kerana nyawa? Jadi membunuh tu kena buh dalam kurungan lah. Membunuh tu yang tidak berdosa tu tafsirnya kepada bersih, kena buh dalam kurungan juga. Yang tidak berdosa tu buh dalam kurungan, sekaksa membunuh tu kurungan lain pula. Patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih tanpa satu nyawa? Tanpa satu nyawa. Itu kalau terjemah harfiah lah. Yakni bi ghairi qatli nafsin, tanpa membunuh nyawa. Maknanya orang yang kamu bunuh tu dia tidak pernah pun membunuh nyawa orang lain. Sebab membunuh ni dia boleh kerana membunuh orang lain. Apa dah? Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafs. Kami telah menetapkan dalam Taurat itu bahawa nyawa dengan nyawa. Nyawa dengan nyawa. Maknanya nyawa yang dibunuh maka balasannya nyawa juga. Wal aina bil ain. Mata dengan mata. Maknanya bila mata seorang itu dibutakan, maka ia membutakan mata tu kena dibutakan juga mata dia. Ini cerita Khadir bunuh bunuh nyawa ni. Jadi Nabi Musa bantahlah. Sebab Hamzah dipanggil ingkar. Sebab itulah dalam terjemah dia kata patutkah? Kita tanya soalan, adakah engkau? Kita tadi terjemah adakah engkau? Sebab memang bunuh dah. Dia dengan makna bantah. Patutkah engkau? Dengan arti tak patut kamu. Jadi ayat pertanyaan dengan ayat memberitahu ni dia lain. Kalau kata ayat pertanyaan, patutkah engkau? Kalau ayat pernyataan, tidak patut engkau. Tapi makna lagi situ juga, tidak patut engkau. Dia panggil ayat pernyataan, ayat khabar dengan ayat istikhbar. Jadi membantah orang dengan ayat pengkhabaran tak berapa kuat. Dia kena kuatnya bila ayat istikhbar, pertanyaan. Itu balaghah Quran. Balaghah Quran. Hal keadaan budak itu tidak melakukan pembunuhan yang boleh menyebabkan dijatuhkan hukuman qisas. Jadi budak tu tak bersalah gapo-gapo. Tiba-tiba dia pergi bunuh. Jadi soalan Nabi Musa ni berdasar kepada syariat lah. Lepas tu hak Khadir bunuh tu dia boleh kata hakikat. Nabi Musa tak ada ilmu hakikat. Jadi syariat bertentangan dengan hakikat. Di sini kena pakai hakikat tinggi. Tu salah baca cerita Nabi Musa dengan Khadir ni. Sedangkan hak ni dia panggil iradah takwiniyah Allah Ta'ala. Iradah takwiniyah ni maknanya dari segi kejadian alam ni Allah SWT nak bahawa budak tu dibunuh. Bukan pasal syariat ni. Memang bukan pasal syariat, tetapi ini takwiniyah. Pentadbiran Allah Ta'ala gaib yang tidak diberitahu kepada manusia. Dan kalau kita kata Nabi Khadir sebagai Nabi pun, dia tak boleh bunuh tanpa syarak. Tanpa kesalahan pada sisi syarak. Jadi sebab itulah bila perbuatan Nabi Khadir bunuh, bila Khadir tu bunuh budak ni, ini kerja gaib. Hal ini dikira kerja malaikat, arah Allah Ta'ala. Sebab itulah kita lebih setujunya pendapat yang kata Khadir ni malaikat. Sebab dalam usul kalau kita belajar maqasid kita belajar maqasid ni,
jaga agama, nyawa, akal, keturunan, harta ni, dia semua syariat sepakat. Kalau Nabi dia bawa syariat. Jadi syariat akan jaga kelima-lima perkara ni. Maknanya satu nyawa tidak boleh dibunuh tanpa sebab. Jadi sebab apa? Kalau sebab akan datang ni, maknanya budak ni kalau dia hidup lagi, dia akan derhaka kepada kedua ibu bapa dia. Jadi Nabi boleh buat keputusan kau lagu tu. Dah. Nabi kena ikut syariat. Ya. Jadi budak yang dibunuh oleh Khadir ni, ini adalah perintah Allah Ta'ala dalam bab takwin ni, bukan bab syar'i. Sebab Nabi ni dia mesti mari dengan jaga 5 perkara. Jadi bila perbuatan membunuh tanpa sebab ni, bighairi nafsin ni, bila dilakukan oleh Khadir ni, itu berarti Khadir tu malaikat. Tapi pendapat Khadir sebagai malaikat ni pendapat tidak masyhur lah. Tidak masyhur. Pendapat Maududi. Pendapat Maududi. Tapi orang lain kata Nabi ataupun wali. Wali. Lepas tu kalau kata Nabi, dia kena bahas pula. Hidup lagi kau tak lah ni. Kalau kata hidup dah lah ni, nak kata malaikat pun tak apa. Tak boleh. Cuma orang tu dakwa lah. Aku zikir. Tak. Terlelap mata, Khadir mai ketuk kepala aku. Dia tahu mana Khadir. Boleh dakwa. Tarekat melalui Khadir. Dah. Orang-orang tarekat ni banyak dakwa. Tak pelik. Kemudian firman Allah Ta'ala, au fasadin fil ard, atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi. Yakni bi ghairi fasadin, tanpa melakukan kerosakan. Kita tahu apa ayat ni yang lengkap ni. Ayat ni kalau lengkapnya surah Maidah ayat berapa tu? 32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Disebabkan itulah, mana disebabkan nak jaga nyawa ni, kami telah tetapkan, wajibkan atas Bani Israel bahawa sesiapa yang membunuh nyawa tanpa orang itu membunuh nyawa orang lain, au fasadin, atau dia membunuh orang itu tanpa orang itu buat kerosakan di atas muka bumi. Maknanya kalau dalam bab dia panggil hirabah. Hirabah ni apa? Merompok. Tak. Fasadin fil ard ni, kerosakan di atas muka bumi ni, ada ulama tafsir sebagai merompok. Orang yang merompok ni, dia merompok harta berserta dengan bunuh nyawa. Jadi orang lagu ni dia patut dibunuh juga, dengan cara disolid bersilah. Jadi orang-orang yang membunuh tanpa sebab yang kukuh. Sebab yang kukuh ni, mana dia bunuh, dia dibunuh balas, ataupun dia berzina, lalu direjam. Tu panggil bunuh yang ada sebab. Jadi kalau seseorang itu membunuh orang lain dengan tanpa alasan, ataupun yang dibunuh itu tidak melakukan sebarang kerosakan, maka berarti dia telah membunuh seluruh manusia itu. Firman Allah Ta'ala, man fis samawati wal ard, sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi. Jadi dia kena takdir man fis samawati wa man fil ard, sekalian makhluk yang ada di langit dan sekalian makhluk yang ada di bumi. Jadi man itu tidak diulang. Di sini tidak diulang. Dia sebenarnya man fis samawati wal ard ni, kadang-kadang dia mari man fis samawati wa man fil ard. Dia ada ulang sekali lagi man tu sebelum pada ard. Sebelum pada ard itu ada diulang. Jadi ada tempat diulang, ada tempat tidak diulang. Dia bersebab lah. Mengapa di sini diulang, mengapa di sana tidak diulang? Sebab
Antaranya diulang tu maknanya nak menyatakan bahawa kudrat Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala mencakupi semua orang di bumi dan juga di langit, tidak terkeluar. Macam contoh di sini, kita tak debuh dalam kitab Burhan Zarkashi, dia kata waja'a qawluhu man fis samawati wa man fil ard. Dalam Quran ni ada 4 tempat haula man fis samawati wa man fil ard. Antara hak pertamanya dalam surah Yunus. Jadi sebahagian ahli tafsir kata, aku telah perhatikan tempat-tempat ni, aku dapati bahawa di mana sahaja Allah Ta'ala qasa, Allah Ta'ala nak menyebut nak menyebut secara khusus, maka dia akan sebut man fis samawati wa man fil ard. Bukan, tidak pada dengan, tidak memadai dengan man fis samawati wal ard. Jadi tambah man sekali lagi, tambah fi sekali lagi. Bila nak tekankan kepada ifrat, mana benda tu dalam ilmu, dalam pengetahuan Allah SWT, dalam kudrat Allah SWT, tidak terlupu. Kata dia, ala tara ilal maqsudi fi surati Yunus min nafi syuraka'i. Tidakkah anda perhatikan bahawa maksud dalam surah Yunus ni adalah untuk nafi syuraka, sekutu-sekutu yang mereka buat di bumi dan juga di langit. Kalau di langit ni, orang-orang musyrikin Mekah dia menamakan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat. Dah. Begitu juga orang musyrik ni, dia menamakan juga wali-wali, nabi-nabi yang ada atas bumi ni. Jadi dia jadikan syirik, dia jadikan semua ni sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala. Atas langit, atas bumi. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus ni, man fis samawati wa man fil ardi, makna nak nafi tak kira apa jua bentuk syuraka yang diciptakan oleh manusia tu, sama ada malaikat-malaikat di langit ataupun wali-wali, nabi-nabi di atas bumi, semua tu tidak dapat tidak layak dijadikan sekutu bagi Allah SWT. Kalau dalam ayat kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma, ulang lagi ma fi, kemudian ma fis samawati wa ma fil ard. Diulang tu dah. Sebab ayat kursi ni, kursi tu sendiri isyarat simbol pada mulk, kerajaan Allah Ta'ala. Nak menyatakan ihatatul mulk, yang ni kerajaan Allah Ta'ala tu merangkumi apa-apa yang ada di langit. Fi tu malaikat sekali sahaja, sebab memadai untuk qasa, untuk kita nak nak tunjuk pada jenis walihtimami bima huwal maqsud. Dan ayat bila kata